A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang dapat menjawab segala pertanyaan yang pasti Allah Subhanahu wa taala ketanyakan kepada kita. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maksudnya kemudian pasti kamu akan ditanya tentang segala nikmat-nikmat. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, kita sukalah saya pesan kita duduk atas masjid ni niat itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita duduk, kita mendapat pahala. Sama-sama kita niat itikaf. Semoga Allah menerima amalan kita. Sebelum kita mulakan kata perkongsian kita pada hari yang Jumaat yang mulia ni, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru kita, kepada muslimin muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita berada di alam sana, orang sentiasa menghadiahkan juga bacaan Al-Fatihah, bacaan kebaikan juga kepada kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar, kita akan berkongsi satu tajuk, iaitu berkat. Kita ambil bulan Hijrah ni, bulan Muharram, peristiwa Hijrah, iaitu perubahan. Di dalam kehidupan kita, secara sukarela ataupun terpaksa, kita memang melalui perubahan. Daripada kita dalam perut mak, alam rahim, kita keluar daripada alam rahim, kita masuk ke alam dunia. Dan alam dunia pendek panjang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan masuk kepada alam ghaib, iaitu alam kubur. Begitu juga bila kita keluar daripada perut mak, kita akan mengalami perubahan. Asal daripada perut mak pun daripada segumpal darah mengalami perubahan-perubahan, sehinggalah waktu takdir Allah kita keluar daripada perut mak. Apabila keluar daripada perut mak, kita ni dalam keadaan bayi, merah dia berubah. Walaupun mak kita sangat suka kepada kita masa bayi, kok mana-mana pun kita berubah ke arah jadi budak-budak. Walaupun kita suka dalam tahap budak-budak pun, dia akan berubah kepada remaja. Walaupun remaja kita total suka sangat zaman remaja, dia akan meningkat kepada alam dewasa. Dan alam dewasa inilah yang banyak mencorokkan kita, yang menentukan jalan mana kita pergi, yang menentukan hidup kita kebanyakannya. Tetapi kok mana-mana kita suka alam dewasa, kita akan meninggalkan alam dewasa, kita masuk ke alam lanjut usia. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah hidup sekadar di situ saja? Tidak. Sampai masa kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lumrah kehidupan dunia ini. Tidak ada yang kekal melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Pokok begitu juga, keluar dia akan gugur, dia akan kering dan dia akan habis. Tetapi di dalam kehidupan kita, perubahan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, iaitu kita kadang-kadang kita tidak menjamin. Daripada kita kecil, kadang-kadang keluar, dok-dang kita celak di dunia, kita telah gugur di tengah jalan. Kadang-kadang dok-dang kita remaja, kita mati ketika lemah air waktu budak-budak. Kadang-kadang kita remaja ni, kalaulah waktu budak kita tidak dipertanggungjawabkan, tetapi bila kita menikah remaja sampai ada umur, kita gugur
dang apa-apa, tetapi kita boleh tengok masuk dalam surat khabar orang aksiden pukul 3.34 pagi. Walaupun tak mau tidur, tetapi gugur kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh nak katalah itu tiket masuk neraka, tetapi itu adalah satu jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang tidak sempat kepada alam remaja, masuk ke alam dewasa, tidak dapat sempat ke alam dewasa, kita gugur di tengah jalan. Semua benda tu kita tidak pasti, tetapi yang pasti manusia pasti akan meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk apa? Untuk membantu kita bagaimana cara kita meninggal dunia. Kenapa? Setiap orang pasti meninggal dunia, tetapi bagaimana keadaan meninggal dunia. Qarun, Fir'aun, orang beriman, orang yang kufur, orang munafik, semuanya gugur, mati. Tak ada orang yang kekal. Nabi SAW walaupun disayangi oleh seluruh makhluk bumi ini, Allah sayang, tetapi kehidupan dia 63 tahun sahaja. Makna 1400 tahun duduk di alam kubur. Bermakna apa? Rahmat, makna nikmat kehidupan yang sebenar-benarnya selepas kita mati, itu adalah kehidupan. Jadi Al-Quran datang untuk menceritakan kepada kita. Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran mengandungi sejarah untuk kita ikut mana yang baik, manusia yang berjaya, dan meninggalkan perkara yang buruk, yang mana manusia yang melampaui batas kehidupan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perubahan pada tahun ini, hamba suka baca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah menjauhkan dirinya daripada apa yang Allah larang. Itu makna hijrah. Dari kita berubah daripada perkara buruk kepada yang baik, dan daripada perkara yang baik kepada yang lebih baik. Kenapa? Untuk kita kembali ke rumah Allah, kita kembali kepada tempat Allah, kita kembali kepada dunia yang sebenarnya asalnya manusia daripada syurga. Kita nak kembali inilah syaitan duduk tengah jalan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi jalan-jalan manusia daripada jalanmu yang lurus. Ayat yang lain di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajma'in. Aku akan mencantikkan seluruh maksiat, seluruh perkara-perkara dosa itu cantik di pandangan mata anak-anak Adam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hamba memilih perubahan kita pada Jumaat ini untuk kita tadabbur di dalam surah Al-Luqman, ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7, insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah dan kebenaran yang kukuh. Atas dunia ni kebenaran, kadang-kadang kita tanya kepada orang yang mencuri, betul tak? Dia berjawab betul, kita buat betul. Kalau kita tanya orang yang melakukan maksiat, ini adalah betul. Kenapa? Kerana kebenaran daripada manusia kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Tetapi kebenaran daripada Al-Quran adalah tilka ayatul kitabil hakim, iaitu Quran yang kebenarannya memang betul-betul kukuh dan betul-betul benar. Kita ikut Al-Quran, dia akan pandu kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi hidayah petunjuk. Kalau kita beli kereta, setiap kereta ni dia ada buku panduan dia. Zaman sekarang, kok mana-mana kita pergi mana-mana pun kita tak perlu dah sakit kepala, kita ada telefon kita ada map kita ada macam-macam lah alat-alat yang mana kita boleh masuk rumah. Dalam taman tu ada 100-200 rumah kita boleh jumpa, cari. Kenapa? Adanya petunjuk kompas. Orang zaman dulu ada kompas laut dia, kita pergi jalan dalam hutan ada kompas dia. Begitu juga kompas kita untuk kita kembali balik ke dalam syurga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ramai mana manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Non-Muslim kita letak tepi dah. Kita sendiri orang Islam, bagaimana matinya dalam keadaan belum berharang, matinya dalam keadaan dadah, matinya dalam keadaan hiburan yang melampau-lampau, matinya dalam tidak sembahyang. Hak inilah yang kita nak belajar, yang kita nak sentuh. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita mestilah
berubah. Kenapa? Kita mesti menjaga diri kita dan keturunan kita daripada azab api neraka. Jadi bagaimana kita nak menjaga? Inilah yang disebutkan di dalam surah Luqman, hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Bagaimana Islam mengata? Bagaimana Islam mengajar pekerjaan? Bagaimana Islam mengajar pakaianmu? Bagaimana Islam mengajar pergaulanmu? Atas dunia ni kita tak boleh ikut apa yang manusia buat. Kadang-kadang kita tengok manusia sendiri, kita kata dah manusia tu pakat buat. Kalau pakat buat betul, kita tengok dalam TV kita, orang yang main sukang, orang puang kita, jangan kata dok pakai tudung, pakai spender terjun. Adakah perkara tersebut betul walaupun diucap seluruh dunia? Tidak. Walaupun seluruh dunia, kita kena tengok apa yang Al-Quran kata, apa yang Nabi SAW sebut. Baik. Jadi allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, iaitu orang-orang yang mendirikan salat. Makna orang-orang yang muhsinin ni, orang yang baik, yang mana dia ni mendapat petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia ni iaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan wahum bil akhirati hum yuqinun, dan dia ni kepada hari kiamat, hari akhirat, hari selepas ini, dia ni betul-betul yakin. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang. Bila kita sebut sembahyang, ramai orang dia meletakkan sembahyang ini adalah perkara nombor 2. Kenapa? Kerana sembahyang ni, Allah, kita dengan Tuhan, ikutlah warna-warna pun Tuhan ni Maha Pengampun. Allahu Akbar. Sebab itulah bila kita buat, orang tegur. Bila masuk dalam surat khabar, orang kata, orang tua dia tegur seorang perempuan, dia tidak pakai dalam keadaan ketat. Hak tegur tu mungkinlah salah, tapi dia boleh jawab apa? Dia jawab, dosa isteri aku ni aku yang tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama juga dengan sembahyang, apabila kita tegur, kubur lain-lain. Allah Maha Pengampun, betul. Allah Maha Pengampun kepada orang yang minta ampun. Minta ampun syaratnya Allah Subhanahu wa taala kabadah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Semua Allah Subhanahu wa taala sebut dah bagaimana orang-orang yang bila dia nak berubah, dia mestilah sebut Rabbana zalamna anfusana. Sebagaimana Nabi Adam dulu dikeluarkan daripada syurga, Nabi Adam boleh kembali balik dalam syurga. Kenapa? Dia mengaku kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah kita salah dengan seseorang, kita mesti pulangkan barang dia, kita mesti pergi minta maaf, kita kena ikut apa yang dia suruh. Kenapa kita salah dengan dia, dengan bos kita, dengan guru besar kita, dengan apa-apalah pihak berwajib ke, kita kalau kita salah, kita pergi jumpa dia, kita bawa kesalahan kita tak mengaku salah, itu tidak panggil mengaku bersalah. Begitu juga ramai mana orang yang tidak sembahyang dan menjadikan kadang-kadang sembahyang dia perkara yang kedua. Hak inilah yang kita sebut lagi wa minan nas. Baik. Jadi orang-orang yang mendirikan sembahyang dan juga menunaikan zakat dan di akhirat adalah satu perkara yang yakin. Kalau kita baca surat khabar, saban hari ni pun ada Ustaz Muzani pun kena tipu, Ustaz-Ustaz ramai kena tipu hari ni, iaitu skamer yang menyamar minta derma. Kalau kita fikir secara logik, Allahu Akbar, warna orang yang jahat-jahat sungguh ni. Kadang-kadang kita tengok orang menipu duit umrah, menipu duit haji. Allahu Akbar. Kenapa jadi macam ni? Kenapa? Kerana mulut dia saja aku yakin dengan benda ni, aku takut dengan akhirat, tetapi tak apa, masuk neraka kejap je. Hak ni lah yang mengakibatkan manusia dia melampaui batas. Sama seperti atas dunia, kita takut pada polis, tapi takut mulut je. Takut kepada pihak sekolah, takut mulut je. Tapi segala perbuatan dia hanya di mulut, tetapi segala anggota badan gerak dengan berlawanan apa yang dikeluarkan oleh mulut. Jadi sebagaimana kita yakin di dunia kita hidup ni, darah sakit apa pasti dihukum. Kalaulah contohnya hamba melanggar satu undang-undang, kita pergi pasar raya tak boleh masuk kerana tak pakai mask, contoh.
Kita boleh masuk dalam kereta balik, kita boleh masuk rumah kita boleh pergi tempat lain. Tetapi kalaulah kita melanggar arahan undang-undang Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW sebut, setiap raja itu ada kawasan larangannya. Kalau kita masuk kawasan larangan raja, kita akan dihukum. Dan kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala bukan istana, bukan apa. Kawasan larangan Allah adalah perkara yang diharamkannya. Kalau kita masuk, kita jumpa Allah, kita dalam keadaan kita ni berdosa, bersalah, kita kata tak mau masuk, tak mau pergi neraka dah. Kita nak pergi mana? Nak masuk syurga. Kita tak boleh masuk syurga, kita akan masuk neraka, tak ada tempat tengah-tengah. Dunia mungkin kita boleh pergi situ, kita boleh lari situ, kita boleh dasar ini. Kita nak tanggung dosa isteri kita, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tidak dapat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri ni likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kita nak suruh orang tanggung dosa kita. Pergi jumpa orang tu, tolonglah aku, tanggunglah hak ni lah. Semua tak boleh ke mak ayah, pasangan masing-masing dunia boleh cakap. Tuan-tuan, Allahu Akbar, kita ambil sebeg seming kita peko, terubuh hak kawan kita, hak kerja kita, 2 beg berdebung kita jatuh. Hak ni kita nak tanggung dosa orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sembahyang dan juga menunaikan zakat, dan juga dia ni dengan akhirat dia tak curi. Kenapa? Bukan kerana CCTV ada, walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun RM3. Kenapa? Kerana Tuhan ada ni, kiri kanan ni ada, duduk berhati sama. Tu yakin dia akhirat. Sebab apa dia pergi mana-mana, walaupun dia naik atas gunung Tebu, walaupun dia naik atas gunung Kinabalu, walaupun dia pergi Mekah, walaupun dia pergi negara England, walaupun dia pergi mana pun, dia tetap cari rumah Allah, masjid, nak beribadat. Kenapa? Wahum ni wa fil akhirati hum yuqinun. Dia yakin pada akhirat. Walaupun dunia kita boleh lepas, kenapa dia ni tidak? Mana orang tidak sembahyang, tak ada pun bala, tak ada pun apa. Tapi di akhirat dia akan terima balasan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar. Jangan kamu menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lupa dengan apa yang kamu buat, wahai orang-orang yang menzalimi. Orang yang zalim ni iaitu buat dosa tidak bertaubat. Jangan mengkira-kira ada apa, lepas dah. Dia ingat dah, Tuhan dah ingat dah. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi kalau kita menipu orang duit, kita taubat pada Allah, kita tak bagi balik apa yang kita tipu, kita tidak akan dapat pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai mana orang yang melakukan perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita harap-harap gitu, tak apalah, gitu Tuhan lupa Allah. Wala tahsaban. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, aku tidak akan lupa apa yang orang zalim buat. Aku sengaja nak balas akhir ni. Kenapa? Nak suruh manusia tengok belakang apa hak kamu buat. Tetapi kita ada taubat kepada Allah. Kita minta istighfar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, tidak disiarkan di akhirat kelak. Padang di dunia je kita buat ibadat, kita berubah untuk tak ada dah. Kita tunjuk suatu hari nanti kita akan tengok dosa-dosa kita. Manusia pula akan tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa na'udzubillah. Baik, jadi kita masuk pada ayat seterusnya, ayat ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang-orang yang diberikan petunjuk daripada Tuhan mereka, inilah orang-orang yang berjaya. Sebagaimana sebut tadi, kita atas dunia ni kita melalui perubahan untuk kita berjaya. Manusia sentiasa berubah untuk mencapai kejayaan. Daripada untung 1000, dia berubah. Kenapa? Dia tengok ada cara dia perlu susung barang lah, bermacam-macam. Musim cuti sekolah, macam-macam manusia berusaha kenapa nak dapatnya kejayaan. Begitu juga kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan di akhirat mesti kita berubah kerana Al-Quran datang untuk mengubah diri kita. Orang-orang zaman dulu, kitab-kitab datang mengubah, tetapi orang-orang dulu dia mengubah apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka. Al-Quran datang mengubah, iaitu golongan-golongan jahiliyah, daripada jahil, daripada masa yang sangat teruk, dia menerima Islam, dan ada pihak yang tidak menerima Islam, tetapi kemuliaan dia nampak, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan generasi pertama sahabat. Begitu juga kita ni 1400 tahun dah kita ni, bagaimana
kemuliaan kita duduk ni. Wa ulaika humul muflihun. Kita ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, iaitu kena jaga sembahyang kita, dan kita kena jaga, kita kena berzakat, dan juga pada seluruh perkara akhirat hendaklah kita yakin. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ke-6, iaitu orang-orang yang bila dia ada penyakit yang mana dia ni tidak akan ada petunjuk. Kalau ada petunjuk, dia slow-slow dia akan menjadikan agama sebagai perkara mainan, bukan satu keutamaan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan ada di antara manusia orang-orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan diri dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Bukan hamba ni balik, boleh buka dalam surah Luqman ayat ke-6. Dan di antara manusia adanya orang-orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan diri dan orang-orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang-orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejekan, wa yattakhizaha huzwa, sebagai mainan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghina. Wa iza tutla alaihi ayatuna, akibat dia, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya. Tak mau dengar, tak sedap. Tak sedap. Tak sedap dengar orang azan ni, sedap dengar orang nyanyi lagi. Sedap dengar tu lagi ni. Berpalinglah dia dengan angkuhnya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tak dengar, tak ada. Seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya, maka berilah berita gembira. Allah kata beri berita gembira. Fabashshirhum, berita gembira kepada mereka dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Kenapa? Kadang-kadang kita fikir kenapa manusia jadi gini. Dalam diri manusia ni dia ada satu ketuhan. Hadis innal halalu bayyin, ujung sekali Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam diri manusia ni ada seketul daging. Sekira eloknya daging tersebut, maka eloklah seluruh anggota badan yang lain. Tapi sekira buruknya seketul daging tersebut, maka buruklah anggota badan yang lain. Jadi kalau kita fikir hati ni sangat lembut, memang lembut. Dia kalau kita meleh lembu, meleh apa-apa pun memang hati ni lembut sangat. Tetapi dia ni boleh jadi kerah. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati ni Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Bani Israel dan juga kepada orang lain. Summa qasat, kemudian kami telah mengeraskan dia seperti mana kerahnya batu, dan lebih kerah daripada batu. Batu ni Allah Subhanahu wa taala sebut summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anha. Tapi Allah puji batu. Batu walaupun sifat dia kerah ni, kenapa bangunan kita kukuh ni? Kerana batu sifat dia kerah, memang kerah. Tapi batu Allah Subhanahu wa taala dia boleh juga keluar air. Kita pergi latar-latar tempat kita mandi, tubik celah-celah batu air. Betul tak? Betul. Tapi manusia, Allahu Akbar, boleh bunuh mak dia sendiri. Boleh rogok anak kandung dia umur 10 tahun. Allahu Akbar. Masuk dalam kita. Kenapa tu? Begitu juga kita, bila panggilan Allah dengan panggilan dunia kita, kita boleh, kenapa? Hati kita kerah dengan dosa yang kita buat. Salah satunya, kita biasa buat perkara syubhah dalam kehidupan kita. Bayangkan, kalau majlis fatwa menyebut perkara itu haram, ada perkara yang haram, majlis fatwa memutuskan, kita kadang-kadang 6-7 batang sehari. Kalau lah 40 tahun kita buat perkara tersebut, kalau kita buat 40 tahun, ibadat kita 40 tahun, belum tentu ibadat kita diterima. Kenapa? Kerana kita mesti fikir sah tetap sah, tapi bagaimana Allah terima? Wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasahu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah ini baik, dia tidak akan terima kecuali yang baik. Hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
pakaian dia haram, makanan dia haram, minuman dia haram, dan pakaian dia haram, dan dia diberi pekerjaan dari sumber yang haram, bagaimana kami nak terima doa permintaan dia? Jadi sebagaimana kita buat perkara tersebut 40 tahun, kalaulah perkara tersebut syubhah, bagaimana Nabi SAW suruh jaga perkara syubhah? Kalaulah perkara itu haram, bayangkan tuan-tuan, 40 tahun kita buat perkara tersebut. Allahu Akbar. Ustaz, kecil je Ustaz. So kita baca dalam surah Zalzalah, wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarahu. Kecil dia akan masuk, besar pun dia akan masuk. Walau kecil perkara baik dia akan lihat, kecil perkara yang banyak pun kita akan lihat. Dosa kecil walaupun kecil, dia akan beri kesan kepada hati kita. Sebenarnya nak baju kita hok rosak naik tak sawa tu, dia duk naik stokol, lalu dia naik kecil, lama-lama dia akan jadi besar. Begitu juga kotor kereta kita, kecil lama-lama jadi. Begitu juga dalam hati kita, kerana dosa kecil lah boleh menghina agama Islam, kerana dosa kecil lah dia boleh mati dalam keadaan Allahu Akbar berlomba haram, kerana dosa kecil lah dia boleh bunuh mak dia, kerana dosa kecil lah berlakulah perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita kembali kepada Amr nak sebut, iaitu hiburan yang melampau. Siapa Amr? Bila kita kadang-kadang rumah kita, dulu orang dok baca Quran kerana adanya surat khabar. Learning orang jarang baca Quran, kita sendiri pun kerana adanya telefon. Betul tak? Betul. Itu hakikat yang berlaku. Tapi ramai juga masuk dalam masjid bawa telefon, baca Al-Quran, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah dulu, wa minan nasi man yashtari. Kita balik genung rumah kita. Okey, TV ada, beres. Tak ada, Islam tidak larang pun adanya TV. Daklah TV, ada pula Astro, tak ada salah, beres. China berlambak-lambak, tak ada masalah. Dalam tu ada pula laptop, dalam laptop ada pula wifi, dalam wifi ada pula Netflix. Dok cukup dengan Netflix, dok cukup dengan tu pergi pula pangkal wayang. Semuanya dok salah. Tak ada salah ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut selepas itu apa dia? Bila benda ni berlaku, dia belanja kepada perkara hiburan, bimbang-bimbang perkara akhirat untuk akan datang, dia buat main-main. Kenapa? Hiburan yang melampau-lampau. Nabi SAW bersabda, wala tuksiru dhahika fa inna kasrata dhahiki tamutul qalb. Jangan kamu banyakkan sangat, orang kata, ketawa, bergembira sangat-sangat. Kenapa? Kerana orang yang banyak sangat ketawa, dia boleh mematikan hati. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, esok bola, semua orang tahu kan adanya bola. Tak salah gilah. Kenapa? Kerana kita memerlukan hiburan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Memang ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini adalah banyaknya perkara-perkara mainan semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ujung sekali ayat tu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah satu nikmat yang menipu daya. Sesen pun kita dak bawa dalam kubur kita bawa amal soleh. Sebagaimana kita boleh pergi stadium, silakan. Sebagaimana kita boleh beli Netflix, silakan. Sebagaimana kita boleh beli segala hiburan atas dunia ni. Tetapi kita kena ingat, yang menyelamatkan kita kembali atas tilka ayatul kitabil hakim. Sebagaimana kita beli movie, kita tak faham bahasa Inggeris, kita ambil terjemahan, download, cari makna dia. Kalau kita tengok cerita Tamil, kita cari subtitle dia. Kenapa? Oh, sedapnya tengok. Kenapa? Kerana kita nak menghayati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, kita tak mahu mari belajar, tak mahu mari masjid. Dulu rumah kita tandas duduk luar, kan? Dulu, zaman dulu. Sebab apa? Sebab orang tua dulu sebut, iaitu payah. Kenapa? Syaitan mari duduk dalam rumah kita. Tak apalah zaman dulu, zaman sekarang memang memerlukan tandas duduk dalam. Setiap bilik ada tandas, tak ada masalah. Tapi bila kita sebut tandas ni adalah tempat yang rumah syaitan. Tak kira mana-mana pun tempat syaitan. Jangan pula pergi katok tandas pula. Tandas rumah syaitan. Lepas tu bila kita kata, oh, mu berapa kali pergi tandas? 6 kali. Dia pun marah kata, oh, nak kata duk pergi masjid tu. Baik. Kalaulah kita boleh pergi tandas, memang wajib. Setiap orang kalau sakit perut kena pergi tandas. Tak boleh pergi mana-mana, kena pergi tandas, kena buang. Islam haramkan kalau kita dok buang. Kenapa? Boleh mari penyakit. Sebagaimana tandas tu tempat kotor, kok mana-mana bersih 5 bintang ke 7 bintang, itu adalah rumah syaitan. Walaupun comel setara mana pun, itu adalah rumah syaitan.
Kalaulah rumah syaitan kita boleh pergi 6 kali 7 kali sehari, silakan, untuk kita membersihkan perut kita daripada kekotoran perut. Kenapa? Kalau kita tak pergi ustaz, tak boleh kita nak mayang, kita tak boleh nak makan nasi, kita tak boleh nak tengok cerita, kita nak lihat apa. Betul, silakan. Islam tidak pernah larang. Islam suruh siap baca doa lagi, siap. Nabi pun pergi, siapa-siapa ulama semua pergi belakang. Kenapa? Nak buang hajat. Sebagaimana kita buang kekotoran ni, sebagaimana kalau kita tengok ada orang, kalau tempat-tempat masjid tepi jalan, oh ramai kereta berhenti hanya nak membuang apa yang ada dalam perut, tetapi tidak membuang apa yang ada dalam hati. Ramai mana orang pergi tandas rumah dia 6 kali sehari, tempat kotor, tapi dia tidak pernah hadir ke masjid untuk membersihkan hati dia. Sebagaimana masjid adalah tempat yang mulia, kita boleh pergi tempat-tempat hiburan yang lain yang berbayar, kuliah agama tidak dibayar, tapi ramai mana orang susah nak mari. Hak inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, iaitu membeli segala hiburan yang melampau-lampau. Tiket bola boleh beli, tapi rumah Allah tak boleh nak mari. Tu pun wujud Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan mari ikut sembahyang Jumaat, tu pun mari dalam keadaan terpaksa. Allahu akbar, Allahu akbar, sebagai pengetang perubahan kepada diri kita. Sebagaimana masjid surga ni buat comel-comel, bukan untuk kebab, bukan untuk lembu, bukan untuk cicak, bukan untuk kabur. Kalau comel-comel buat untuk tu berat ah. Tetapi untuk siapa? Untuk manusia. Sebagaimana tempat kita pasar raya, kita pergi 6 kali 7 kali sehari, kadang-kadang seminggu, kita jangan menjadikan rumah Allah surga masjid kita, tempat ibadat kita pergi seminggu sekali. Allahu akbar. Sebagaimana tandah tadi, tandah lebih mulia daripada kita, daripada masjid kita. Jangan tuan-tuan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha hazwa. Dia menjadikan agama dia sebagai main-main. Cuba tengok, cuba buat sini orang muda kita, kalau buatlah ngajar, ramai mana orang muda kita mari. Tapi kalau buat fanfare je, buat apa macam ke baru ni, tak salah, bagus orang buat program motor baru ni, bagus dengan banyaknya pengisian, tapi ramai orang hadir. Kenapa? Orang muda kita mana? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 golongan yang Allah naungi. Syabab, ada Allah sebut syabab, iaitu benar sentiasa dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu golongan, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seseorang yang terikat dengan masjid. Ramai mana orang mati pada tengah jalan, waktu dua pendek, waktu tidak semayang, waktu bermacam-macam perkara, bimbang-bimbang kerana kita memandang agama sebagai main-main. Allah tidak meletakkan kita di dalam rahmatnya. Kita kembali balik ayat atas, hudang wa rahmatan lil muhsinin. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kasar tapi kena ingat, sebagaimana tandah kita nampak tandah, Allahu akbar, aku banyak kali pergi tandah tempat kotor nak bersih perut aku, tapi masjid surga duduk tepi rumah aku je, aku tak boleh nak pergi. Sebab apa? Adakah kerana kekuatan kita? Tapi kerana hati kita melakukan dosa. Al-Quran boleh mengubah hati kita, tetapi hati kita tidak dapat membelek walaupun sehelai ayat Al-Quran, kerana kita tidak ada keinginan. Tetapi kalaulah keinginan kita dunia, jangan kata duduk ni, kita boleh akad tubuh badan kita yang berat untuk kita buat ibadat. Kita boleh pergi panggung wayang, kita boleh pergi tempat-tempat, kita boleh perih motor kita, tapi masjid surga tepi rumah kita tak boleh pergi. Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada 7 minit lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa yattakhizaha huzwa, dan orang-orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejekan-ejekan mainan, merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghina. Baik, amun nak ulah sikit lagi. Jadi orang yang membeli segala hiburan, kita kata contoh telefon kita dah. Kalaulah anda kata dulu kita tak ada telefon ni, kita boleh hidup je. Tapi bila ada telefon, kalau tak ada internet sehari, kita rasa sebok. Jangan kata tak ada internet, lain dok laju. Susah dok gembira rasa gelisah kali. Tapi dok baca Quran tak ada rasa benda. Allahu akbar. Dok belak tak ada rasa benda. Sebab apa? Hati kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab sebut tadi, summa qasat qulubukum. Bila Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira siapa-siapa, bila Allah hitangkan berlakulah perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, orang-orang muda, marilah sebagaimana kita ragoh, kita ingat jadual. Kita ingat jadual bola, kena ingat jadual solat kita. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Memang ada dah waktu dia.
Allah jadi matahari. Orang boleh tahu daripada zaman dulu waktu-waktu mana. Sebagaimana kita zaman sekarang tahulah Kedah, jang kita. Duduk lepok kedai mana pun tengok waktu kita semayang. Kita pergi jalan mana pun waktu kita semayang. Tapi bagus orang muda kita penuh stadium dia memayang. Baguslah mana kita tengok perubahan. Tapi kita sebut ni kerana apa? Kerana Islam tilka ayatu kitabil hakim, Quran datang untuk kita sebagai orang kata kebenaran yang kukuh. Kita dok pandai baca Quran satu hal dah. Dan kita nak faham Al-Quran bukan kita kena duduk saja. Kita nak makan mari dah. Kita nak peluh, kita duduk saja dak. Kita nak pandai sukang, kita duduk saja dak. Kita memerlukan usaha. Begitu juga kita nak faham ayat-ayat Al-Quran yang menjadi panduan, yang menjadi bekalang, yang menjadi syafaat kepada kita, mestilah kita mari belajar. Mesti kita kena belak kita. Marilah rumah Allah sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Tak boleh mari waktu garik, mari waktu isyak. Tak boleh mari waktu isyak, mari waktu subuh. Tak boleh mari waktu subuh, marilah waktu zuhur. Tak boleh mari waktu asar, marilah waktu lain. Marilah. Jangan jadi sebagaimana binatang. Orang azam pun buat dana duduk dalam kandang dia. Kita pun lebih daripada binatang. Jangan kata buka kandang, kita buka pula TV waktu pukul 7, pukul 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sama-sama kita ambil peringatan bila orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan. Tempat lain boleh pergi belaka, tapi perkara agama, solat dah. Solat nombor 2, solat nombor 3, solat nombor 4. Pakaian beli dulu kok mana-mana pun tak boleh rupanya, tapi sayang 1000 kita pakai. Menjadikan perkara agama sebagai nombor 2. Bila kita kerja banyak dah bahan pitih, bahan ni banyak dah benda-benda sumber haram masuk kepada kita, baru nak pergi agama katakan tu menjadikan agama sebagai main-main. Sedangkan kita belajar, kita ngafal Malik Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih din, agama, sedangkan yaumul jaza, yaumul qiyamah, yaumul qa'ah, yaum bermacam-macam, tapi kenapa Allah kata Raja Hari Beragama? Kerana Allah akan memutuskan akhirat kelak, iaitu melalui agama, bukan melalui undang-undang Amerika, bukan melalui undang-undang kita, bukan melalui undang. Setiap rumah kita ada undang-undang. Saya ada undang-undang saya. Adik-beradik saya ada undang-undang saya. Tapi bagaimana nak putuskan perkara ni? Balah. Kalau orang boleh lari di Thailand, kenapa? Undang-undang Thailand selamat daripada hukuman bunuh, hukuman gantung. Tapi adakah perkara tersebut di akhirat kita akan guna undang-undang Thailand? Tak. Undang-undang agama. Sebagaimana dunia pakaian kita agama, minuman kita agama, pekerjaan kita agama, kita akan selamat kerana kita selamat hanya dengan agama. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut di dalam surah Al-Luqman ayat ke-6, dan Allah sambung wa idza tutla alaihi ayatuna. Akibat daripada dia ni banyak sangat hiburan yang melalaikan dan dia menjadikan agama perkara yang main-main, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya. Betul tak? Betul. Apabila orang tegur, kubur lain-lain, mu sibuk benda. Betul tak? Betul. Apabila orang tegur berkenaan dengan penghinaan 40,000 orang Islam boleh minta sumbangan, ramai mana orang bagi kepada dia. Apabila orang tegur daripada diri kita, kita melenting. Inilah yang terjadi kerana kita banyaknya hiburan. Didiklah anak-anak kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana dunia ini sekejap sahaja, bila kita mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berpalinglah dia dengan angkuhnya seolah-olah dia tidak pernah mendengarnya, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya, maka berilah berita gembira kepada mereka dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Paling mudahnya orang azan, bila sebut azan Allahu Akbar, nak bangun kita sendiri pun susah. Tapi kalau telefon kita bunyi Allahu Akbar, kalau kita duduk main, duduk cakap-cakap dah, kita sebut pasal bola ni esok lah. Bila kita sebut duduk cakap, dah ada kerja, dah boleh ni. Tapi kalau ni, kita ni esok susun dah je buat. Aku nak pergi mana, aku nak pergi masuk mana, orang ramai. Allahu Akbar. Dunia kita. Bimbang-bimbang kerana dunia kita itulah kita jadi penyumbat di dalam telinga kita. Kita tak suka perkara ni. Jadi bila kita tak suka, benda apa akan mari? Gelah kita ni. Apabila kita berbuh air, udara akan tubik. Apabila udara ada, air tak ada. Bila air ada, udara akan tubik. Bukan kosong. Begitu juga hati kita. Hati kita kalau kita lala kepada Allah, syaitan akan masuk. Kenapa? La ughwiyannakum ajma'in. Kok mana-mana syaitan dia akan mencantikkan segala maksiat. Dan salah satu daripada surah lain, surah Al-A'raf, la'aq udang dia duduk tengah jalan nak sekat diri kita. So, nampak. Seminit ni. Baik. Jadi dia nak berhenti dah. Jadi sama-sama kita ambil peringatan
mana jangan melampau-lampau sangat hiburan kita. Jadilah segala-gala apa yang ada kepada kita, jadilah perubahan. Kerana ramai mana orang-orang atas dunia nak kembali kepada Allah. Hamba sebut ayat last, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Fatih ayat ke-47, 37. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru man tazakkara wa ja'akumun nazir bal fazuku fama lizalimin min nasir. Mereka duduk dalam neraka ni jerit-jerit, rabbana akhrijna, keluarkan kami ya Allah daripada azab api neraka ni, na'mal salihan, kami nak buat ada perkara-perkara baik yang sebelum ini kami tidak pernah kerjakan, selain daripada apa yang pernah kami kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, awalam nu'ammilkum ma yatazakkaru man tazakkara, bukankah aku telah memanjangkan umur kamu untuk kamu berfikir kepada sesiapa yang mahu berfikir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasalah azab daripada kami kepada orang-orang yang zalim, dan orang yang zalim tidak akan ada lagi penolong. Orang zalim ni orang buat dosa tidak bertaubat. Sebab apa dia buat dosa tidak bertaubat? Kerana hati dia kerah. Dia menjadikan agama sebagai main-main, dunia sebagai hiburan yang melampau-lampau. Samalah kita ambil pengatan hijrah pada tahun ni. Berhati-hatilah dengan kehidupan dunia kita. Sama untuk hamba, sama untuk diri tuan-tuan. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah dan kurang itu pasti datang daripada Allah di hamba ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang diperintahkannya dan jauhilah dari segala apa yang disyigahkannya. Dari mimbar yang mulia ini, marilah kita mengambil i'tibar dari khutbah yang bertajuk Tauladan Kepribadian Muhajirin dan Ansar. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa hijrah, lahirnya kaum Muhajirin dan Ansar yang membantu kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan bersejarah ini. Mereka adalah terbaik dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan Muhajirin ialah mereka yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Mereka ini sanggup meninggalkan tanah kelahiran, harta benda dan sanak saudara semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Muhajirin dalam suratul Hasy ayat yang ke-8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Maksudnya, pemberian itu hendaklah diuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalnya. Sementara Ansar pula ialah penduduk Madinah yang beriman, yang menyambut baik kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para Muhajirin
dengan segala kemurahan hati dan mengorbankan segala keperasaan kedekut serta sanggup berkongsi harta benda dan seluruh kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan siapakah Ansar dalam suratul Hasy ayat yang ke-9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepribadian termulia daripada Muhajirin dan Ansar untuk dijadikan tauladan umat ialah: yang pertama, kejujuran dan keikhlasan. Al-Quran mengiktiraf para Muhajirin dan Ansar sebagai golongan jujur, yaitu mereka yang membuktikan kata-kata mereka dengan tindakan dan pelaksanaan. Mereka dinobatkan sebagai penghulu golongan ikhlas lagi jujur. Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, menyebut mereka adalah Muhajirin yang sanggup meninggalkan tanah air dan harta benda serta kaum keluarga. Mereka keluar hanya lantaran cinta dan kasihkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengutamakan Islam walaupun terpaksa merempuh segala jenis jerih kepayahan, sehingga ada disebutkan bahawa seseorang terpaksa mengikat batu di perut kerana kelaparan. Ada pula yang tidur dalam pasir yang digali kerana tiada selimut dan kerana kesejukan. Yang kedua, memberi pertolongan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Muhajirin dan Ansar adalah orang yang paling memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama di dalam hidup yang mesti didahulukan dengan kesetiaan, keimanan dan kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih patut untuk didahulukan oleh kaum mukminin lebih daripada diri mereka sendiri. Justru para Muhajirin sangat memahami bahawa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua situasi adalah kewajipan utama yang mesti ditunaikan. Yang ketiga, sabar dan kuat bertawakal. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kesabaran Muhajirin dan Ansar serta tawakal mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Maksudnya, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dianiaya, ditindas oleh musuh-musuh Islam, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik, dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahui. Mereka itulah orang-orang yang bersabar menanggung kezaliman dan berserah diri kepada Tuhannya. Yang keempat, jihad dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebut perihal jihad dan jasa pengorbanan Muhajirin dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka,
adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Menurut Ibnu Ashur, ayat ini menjadi bukti bahawa terdapat 3 serangkai amalan besar Islam, iaitu iman, hijrah dan jihad dengan nyawa dan harta yang melayakkan seseorang mendapat kejayaan sebenar, iaitu habuan syurga. Marilah kita sebagai generasi terkemudian ini menjadi pengikut terbaik kepada generasi Muhajirin dan Ansar. Tiada pedoman sebaik pedoman yang ditinggalkan mereka. Tiada tauladan sebaik tauladan dan cara hidup pilihan mereka. Semoga kita meraih kejayaan yang telah diraih mereka dan terhimpun bersama golongan mereka di dalam nikmat abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah juga kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المقتفي بالله الشهر، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور الزاهرة سلطانه ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. يا الله
kurniakan kami agar cintakan keimanan. Jadikanlah ia perhiasan hati kami. Pahatkanlah dalam diri kami rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurniakan kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan kurniakan kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau jadikan kami terkeliru, menyebabkan kami menyimpang dari kebenaran. Jadikanlah kami terus kekal istiqamah atas kebenaran. Ya Allah, Ya Rahman, pertaukkanlah hati-hati kami, baikilah hubungan sesama kami. Tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, udhkurullaha al-azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
والسلام